الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Kita pada kali pertama siri santai seni Ilham Rohani Najib, Marina, kita sedang mengenang seorang insan yang telah menyentuhlah setiap hati kita dengan pemergiannya. Tapi sebenarnya beliau itu telah berada di sisi kita tanpa kita sedari. Yang beliau itu membawa kesan yang amat banyaklah pada ketika hidupnya itu, menceriakan kita kan dalam keadaan kita sibuk dan sebagainya. Lebih penting bagi kita pada saat ini kita bersama dua insan lah, Marina. Dan apa yang kita juga di MJR Rahman sangat beruntung kerana dapat bersama dengan dua insan yang sangat dekat di hati almarhum dan banyak yang akan dikongsikan bersama Najib untuk episod kali ini. Dan untuk kata orang tu pembukaan rancangan santai seni Ilham Rohani ini, dan oleh kerana pemergian beliau juga ia mencetuskan sebab untuk kami mengadakan rancangan seperti ini. Dan
mengenang jasa dan saya tak tahu apa lagi nak cakap lah. Terlalu banyak yang telah diberikan kepada masyarakat. Mungkin sebagaimana Najib katakan, sebab kita mengadakan acara ini ataupun program ini kerana almarhum juga merupakan jambatan bagi mengukuh misi kita, objektif rancangan Santai Seni Ilham Rohani ini, di mana menggabungkan kesenian dan juga agama dalam masa yang sama. Dan saya rasa satu yang tepat kita lakukan, dan orang yang tepat juga berada di sini. Kita bersama dengan Ustaz Bahrul Ulum, dan juga ini dia personaliti tempatan yang tak asing lagi, Abang AB Sheikh. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Ustaz Ulum bersama dengan kita, Abang Sheikh terima kasih banyak. Yang seperti Marina cakap, Najib cakap tadi tujuan utama kita, program ini kita jadikan almarhum Mak Fadil ni sebagai inspirasi kita lah. So inilah first episode. Inilah kita nak menggabungkan yang kita belajar daripada almarhum Mak Fadil adalah dia pun sibuk pergi ke macam-macam acara Abang Sheikh. Macam-macam interview Abang Syed dah lalui. Apatah lagi juga dengan Ustaz Ulum. Ana dapat berita tentang pemergian beliau itu sebenarnya daripada Facebook Ustaz Ulum. Jadi mungkin siapa nak mula, kita boleh, bagaimana tu pengalaman dulu lah. Kita kenal dulu. Macam mana boleh kenal lah Fadil lah. Nak tahu sangat ni. Macam mana sangat rapat sangat ini kita nak tahu juga. Sebelum saya berkongsi macam mana saya kenal Fadil. Saya sebelum ni diundang oleh Ustaz untuk adakan sesi perbincangan, sesi talk tentang Fadil. Saya terus terang, saya bilang Ustaz Fazal, saya tak boleh kerana sejak awal saya dapat berita kematian sampai sekarang dia punya sampai sekarang ni tak boleh buat. Tapi itulah saya cuba kuatkan diri. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh sesiapa yang menonton. Saya sebenarnya kenal Fadil lebih 25 tahun yang lalu. Cuma saya mula rapat waktu saya bertugas di Masjid Al-Falah tahun 1997. Kira 24 tahun lah. Waktu itu Fadil suka ke masjid setiap hari Jumaat. Dia pegang tabung. Pak Yaya waktu itu pun ada lah. Jadi kita kasih dia tugas untuk pegang tabung. Dia pun happy. Tabung dapat duit, dia pun kocek pun dapat duit. Alhamdulillah kita bantu dia. Kemudian paling saya dah mula rapat waktu tu lepas Jumaat, saya tengok dia duduk macam biasa. Saya kata, Fadil, saya dalam hati saya lah, dia asyik makan nasi berani je kan. Saya nak kasih dia satu macam habuan yang istimewa. Jadi waktu tu saya memang suka makan Burger King. Itu saya punya favourite kat Orchard. Jadi saya kata, why not hari ni saya bawa Fadil pergi makan sama-sama dengan saya. So saya pergi daripada Masjid Al-Falah. Waktu tu kalau tak silap Burger King dekat Center Point. Jadi saya berjalan berdua dengan dia. Orang tengok, ni siapalah dua ni berjalan. Jadi saya pergi kat Burger King, saya orderkan dia makanan yang terbaik. Dua burger lah. Waktu tu yang paling besar saya orderkan dia. Jadi Alhamdulillah, saya bila tengok dia makan, dia happy, saya pun happy. Daripada situlah hubungan kita semakin rapat. Jadi daripada tahun 1972 saya dah mula kenal Fadil. 72? 1997. 97. Dah 24 tahun. Abang Syed macam mana Abang Syed? Okey, saya rasa lebih kurang sama, mungkin Ustaz lebih awal. Saya kenal dia waktu tu dah zaman Ria dah ada, dia tahu. Waktu zaman saya ke radio warna. Dia lokasi. Orang kata, mana Fadil? Dia tegur. AB Sheikh. Oh, ini dia punya Fadil lah. Dan minat dia waktu tu lah. Saya terharu dia kenal saya. Tapi saya malu apa dia akan peluk saya kuat-kuat yang angkat. Saya bisik-bisik. Fadil jangan malu. Orang tengok malu. Jadi tiga kali dia peluk. Lepas tu saya kata, Fadil, kau jumpa jangan peluk lagi. Abang Syed bukan tak suka. Tapi segan orang tengok. Di expo, di konsert, di mana-mana. Jadi saya kenal dia pertama kali di acara hiburan. Walaupun hiburan, tapi di masjid dia pun ada. Dan saya paling terkesan sekali, kita boleh sambung sekejap lagi. Satu ketika tu di Masjid Maidin, anak saya ikut rombongan maulid. Dan saya datang lambat sikit pasal ada urusan. Jadi saya datang, saya duduk jauh. Saya nampak dia gini. Saya pasal orang tengah baca di bak ni, saya gini. Habis dia gini. Dia faham. Kali dia datang, dia ambil air. Dia cross Dewan Masjid. Dia cross. Kasih air. Allah. Itu boleh buat saya menangis. Apa? Terkesan sebab dia insan yang mulia di masjid. Jadi saya tak mau dia pergi saya gini, dia pun ikut. Itu terkesan sangatlah. Satu orang dia betul-betul Abang Syed kan dia tu macam dia dah jumpa macam orang banyak orang dan dia boleh ingat lah
Itu anak rasa Itu pelik. itu yang kemarin kita bincangkan. Sekarang ni dia boleh ingat nama selebriti, personality hiburan, nama ustaz pun dia ingat. Betul. Kita yang biasa ni Kita tak boleh yang ingat kan. Dia kalau jumpa Najib, apa Najib? Okey bos, okey okay, bos. bos. Kalau saya, kalau ternampak dia, ni Masjid Khatijah. Ni Masjid Khatijah. Dia kenal. Kan? Yang saya pelik tu, jadi orang yang begini ya, dia tahu bukan hanya namanya, dia tahu tempat orang ni yang dia temu. Dan itu automatik tau, dia tak payah fikir tau. Ini Yang saya heran ni, wallahualam, dengar kata dia tak boleh baca, wallahualam, tapi dia tahu di mana konsert, di mana Betul. tempatnya, di mana Pukul syarahan. berapa tepat dia akan, sebelum start dia dah ada kat sana. Dan kalau saya kongsi sedikit ni, wallahualam, tentang kewaliannya. Ini orang kata, contohnya dia subuh di masjid Maidin, contoh Maidin kata pukul 7. Orang ramai mana? Orang kata, oh ada syaran kat Anur. Orang naik kereta. Orang sampai, dia dah sampai. Ini betul. Dengar daripada ke setengah satu dia kata, luar biasa lah. Dia di sini, orang naik kereta, dia tak naik kereta. Dia sampai dulu. Ini kelebihan. Macam sebenarnya banyak lah. Antaranya macam tadi lah, dia bagus ni dia boleh hafal nama orang. Macam tadi tempat. Saya sebenarnya pernah test dia. Fadil cuba kira 1 sampai 10, dia fail. Maksudnya dia tak pandai kira. Fadil hari ni hari apa? Tak pandai. Dia kata saya bodoh ustaz, saya tak sekolah. Okey, kemudian yang peliknya setiap hari Rabu kelas saya mesti dia datang. Setiap hari itu ustaz itu mesti datang. Jadi saya pelik macam mana, macam seakan-akan ada Allah yang gerakkan. Jadi yang kedua, kalau saya waktu mengajar ni, kalau dia tak ada di luar, dia selalu setiap pagi Rabu dia akan ada, tunggu saya. Dia dah sampai kelas kuliah duha dekat Masjid Anwar. Jadi setiap Wednesday dia tak pernah miss. Jadi kalau dia tak ada, nanti saya tengah mengajar, saya perasan, Fadil tak ada. Ni pernah berlaku. Saya kata, mana Fadil? Tiba-tiba dia masuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Satu kelas terkejut. Kalau tak percaya nanti, siapa-siapa yang tengok nanti kan, daripada Masjid Anwar boleh komen. Boleh sahkan apa yang saya cakap. Jadi macam tadi kata, dia macam wali yang tersembunyi lah. Sebab tu bila saya bila mengajar kan, nanti tak nampak Fadil kan. Saya kata, mana kita punya kawan Ustaz, jangan sebut namanya. Kalau sebut, dia keluar. Tapi betul. Saya sebut, Fadil mana? Selang 5 minit dia datang. Ini bukan saya nak bohong. So macam ada sesuatu yang gerakkan dia untuk datang. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi zahirnya Ustaz, kita nampak dia, yelah bahasa kasar, macam tu bosih-bosih, kadang-kadang makan dia pun comot dan sebagainya. Kalau orang tak kenal kan, mungkin orang persepsi kan. Jadi itu pun pengajaran besar Ustaz. Macam mana kita melihat zahir dan orangnya sebenarnya. Luar dan. Bishak boleh jawab dulu tak? Saya tengah terbayang dia lah. Susah sikit nak berbual lah. Apa pandangan Abang Syekh? Sikit. Saya dibesarkan di kampung dan saya dibesarkan dalam keadaan kenal beberapa ulama. Masa saya tinggal di Masjid Abdul Razak depan. Dilahirkan pun di rumah. Ibu takut ke hospital. Dulu boleh dibenarkan. Jadi terdedah kepada besar Masjid Abdul Razak ni, dia punya tagline Masjid Pilihan Ulama. Tagline je lah. Jadi terdekat. Jadi sering ke masjid dengar dikatakan wali-wali mastur ni adakala mereka nampak begini tersuratnya, tersurat berbeza. Jadi saya akan terkesan bila orang hina Fadil. Pernah di acara nanti dia dengan terboseh-bosehkan, dia datang kat saya bual-bual, ada setengah orang, busuklah sana lah. Jangan kak, tak baik. Dia begini, ada kelebihan dia. Saya akan katakan jangan. Pernah sekali seketika dia tengah makan, ada seorang pendengar beritahu saya, pendengar ni tergoda, dia maki. Habis kakak termarah bilang saya, tak apa kak, dia istimewa, jangan ambil luarannya lah. Jadi kelebihan saya rasanya hatinya bersih. Dan ni ada cerita kelakar sikit. Dia baru-baru saya kenal dia kurus. Betul, dia kurus. Langsing. Dan kemudian satu ketika dia lah makin membesar, dia pakai kain. Tak pakai seluar lagi. Satu konsert di Jogja Kompleks. Ini lucu lah, tak apa, ni kisah. Saya kalau ada acara, mesti saya ambil dia atas pentas, kasih hadiah. Apa? Saya volunteer. Okay, Fadil. Dia berjoget, kainnya terburai. Jadi kita kalang kabut cari backdrop untuk kan. Fadil gini. Ini bukan aib, pasal ni kelakar orang tahu. Jadi di situ saya rasa dia menghiburkan kita. Dan association mungkin Ustaz Ulum pergi lebih. Di mana-mana kalau dia ada, saya datang, orang kata, Syekh, your best friend is here. Saya tahu Fadil lah. Ataupun jumpa kat mana bang taksi, tadi jumpa Fadil, tadi jumpa best friend awak. Sebut best friend saya tahu lah, Fadil. Auto association. Dan kali terakhir sebelum dia meninggal sempat tamu radio. Tapi sebelum tu kata Ustaz Ulum, Syekh dia sebut nama awak tak berkali-kali. Saudara saya pun message saya.
abang, sebelum meninggal sehari, berapa jam tu, dia jumpa ni, Fadil. Dia sebut Abhishek. Okey, dia sebut dia seru ke apa ni, tak tahu, Wallahualam. Jadi saya terharulah kerana sehingga akhir dia masih sebut. Cuma saya sedih tak dapat di saat dia menghembuskan nafas terakhir dan tak dapat bersama di hospital. Cuma dapat hari pengkemudian lah. Ya. Mungkin saya nak berkongsi lah. Nasib baik ada Abhishek jadi dia ceriakan. Pasal mood saya ni kalau terbayang je wajahnya saya dah sedih. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa. Tadi tentang mengatakan Abhishek akan marah kalau ada orang yang menghina. Saya pun sama juga sebenarnya. Saya dah rapat dengan dia. Pernah satu kali tu bila dia datang masjid, Noja marah dia. Pasal badan dia bau. Jadi apa yang saya buat, saya ambil dia, saya Fadil mari pergi tingkat 3. Ini cerita yang orang mungkin tak tahu. Saya bawa dia pergi tingkat 3 pasal baju dia dah bau, kotor dan sebagainya. Jadi saya kata, Fadil ada pakaian spare tak? Tak ada. Saya kata, Fadil tunggu sekejap. Ustaz keluar sekejap. Saya pergi Giant, cari baju untuk dia, cari seluar untuk dia. Saya lari sekejap. Okay, lepas tu saya balik. Saya tukarkan baju, saya mandikan dia. Saya pakaikan dia seluar pendek, saya mandikan dia, saya sabunkan dia, saya belikan dia. Semula shampoo, sabun. Ni orang tak nampak, orang tak tahu. Ni saya share kat sini. Pasal apa saya tak nak orang marah dia, orang hina dia, orang memperlekikan dia. Dia ni orang baik sebenarnya. Jadi saya mandikan, saya bersihkan, saya dapat belikan dia baju. Okey. 2 kali saya mandikan dia, alhamdulillah. Jadi bila dia meninggal, alhamdulillah bila saya datang rumah, kebetulan jenazahnya sedang dimandikan. Saya pun dapat masuk, saya pun dapat mandikan. Jadi banyaklah pengalaman saya dengan dia. Memang rapatlah saya dengan dia. Rapat sangat. Sebab jadi tu saya antaranya yang luar biasanya Ustaz, kan kita diajar jangan melihat orang daripada zahirnya. Dalam putih tu don't judge book by its cover kan. Jadi dia betul-betul simbol itulah. Fadil Ustaz walaupun nampak zahirnya begitu, tapi sebenarnya kita tak boleh kalahkan dia dengan dia punya amalan. Sentuhlah satu hadis Ada hadis yang mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di hari akhirat yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 golongan. Jadi bila saya tengok satu persatu, tantang kita pun tak ada dalam ciri-ciri tersebut. Tapi Fadil saya tengok ada 3-4 ciri ada kat dalam. Antaranya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang membesar dalam suasana ibadah dengan Allah. Saya tengok Fadil daripada umur belasan tahun dah berjinak-jinak di masjid, dah di Al-Falah, di mana-mana tempat. So daripada muda dia dah dekat majlis ilmu, dekat majlis ibadah dan sebagainya. Jadi ciri yang pertama dia ada, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang membesar dalam suasana ibadah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut di masjid-masjid. Jadi saya rasa saya tak perlu nak terangkan. Fadil ni mana-mana majlis di masjid-masjid ada. Jadi tengok. Kemudian lagi satu saya kadang-kadang dia suka peluk orang, dia kata Fadil, saya suka orang kata konon ada staf wanita kata Fadil ni, tak boleh, haram. Jadi dalam hadis tu ada tersebut, dia kata kalau ada perempuan ajak buat benda maksiat, dia kata inni akhafullah. Fadil pun cakap macam gitu, tak boleh, ini haram. Jadi ciri-ciri 7 golongan tu ada pada Fadil yang mungkin tak ada pada diri kita. Sebab tu kita jangan memperlekikan orang-orang macam gini. Kerana dia ada keistimewaan tersendiri. Saya pernah di masjid kita buat Qiyamul Lail. Saya terkejut, saya tahu di belakang tu macam kenal. Sekarang tu Fadil join sekali. Solat Qiyamul Lail pukul 3 pagi. Orang yang normal saya rasa takkan buat macam gitu. Subuh dia stay, dia solat subuh berjemaah. Kemudian ada kuliah subuh dia duduk sekali. Jadi saya rasa dia punya kelebihan tu sungguh luar biasa lah. Walaupun dari segi zahir nampak dia macam gitu, tapi Masya Allah, Allah telah gerakkan dia untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah. Satu yang saya ingin tambah tentang kelebihan dia, dia pun banyak buat perkara dakwah. Kawan saya beritahu, satu ketika telefon radio pagi-pagi, jadi dia cakap tentang tempat. Saya nak takutkan dia. Fadil, jangan pergi Fadil. Tempat tu berhantu. Tak takut Allah. Alamak. Bila dia kata begitu, kawan saya message nampak Fadil berdakwah. Saya takutkan dengan hantu. Dia bilang, Fadil jangan tempat tu berhantu. On air tak takut. Pelan-pelan cakap, takut Allah. Ya Allah. Dan saya tidak sehebat Ustaz Ulum mandikan dia semua. Cuma saya beranikan diri, walau keadaan dia begitu, saya tumpang di kereta. Saya rasa mungkin tak ramai nak pasal dia keadaan berbau gitu kan. Pasal saya tengok sangat masjid ada undang-undang ketat. Ini belum COVID.
dah tak boleh tengok kat masjid. Saya tahu daripada dia. Jadi saya lalu kat Geylang, Yunusville tu, nampak dia. Jadi saya pusing satu round, doa-doa dapat jumpa tu. Dia hilang terus kan. Ada, Alhamdulillah, ini peluang baik. Bagaimana Fadil? Tak adalah, nak pergi tempat tidur hilang. Saya sangka Yunusville ya? Dia nak kereta bukan. Dia suruh hantar kat kompleks. Kamu tak tengok kat masjid? Tak boleh cara cakap. Tak boleh, tangkap. Tak tengok kat masjid lagi, polis tangkap hilang. Jadi tidur mana? Sini, depan saya hantar kat kompleks, dia turun dengan beg dia, saya turunkan dia. Ini ada video dalam Instagram saya, IG story, Instagram IGTV. Rupanya dia tidur dekat kompleks, ada kawasan. Jadi kita, yang kita ada rumah kecil mana pun, kena bersyukur sebab Fadil ni walaupun ada keluarga, dia suka bersendirian, cuma musim COVID lah. 6 bulan tu, dia telefon radio, Fadil tak keluar-keluar, tak boleh. COVID, dia tahu. Saya ada satu video yang saya dah hantar Marina tu, ada cakap pasal COVID. Tak boleh COVID kuman gigit lagi ni. Jadi saya tersentuh lah. Dan saya rasa kalau kita ni, walaupun anggap dia begitu, memang betul. Ada kali bila perut saya tu, bau. Tapi saya bertahan, saya niat dia insan suci. Jadi mungkin kalau di sisi kita, baunya begitu, tapi di sisi Allah mungkin dia bau kasturi. Wallahualam bisawab. Tadi Syekh kata ada tumpangkan Fadil. Saya rasa bukan semua orang yang boleh tumpangkan Fadil kereta. Dengan keadaan dia macam gitu. Saya terus terang, saya pun banyak kali dah tumpangkan dia daripada Masjid An-Nur. Saya tanya, Fadil, lepas ni mana? Nak pergi swimming kat mana? Tampines. Saya hantar dia pergi Tampines, swimming pool. Dia nak pergi swimming pool. Nak pergi mana lepas ni? Nak pergi Jucat. Saya hantar pergi Jucat. So, sebenarnya saya nak lebih berinteraksi dengan dia. Kerana saya jumpa dia cuma seminggu sekali. Jadi dalam kereta tu, saya banyak sembang ada, Fadil, hafal tak lagu Raihan ke lagu apa? Nanti dia nyanyi, ada hiburkan, suka-suka gitu. Selawat hafal, selawat. Jadi saya tahu, ni dia hafal selawat, dia hafal tu. Alhamdulillah. Cuma Fatihah tu, saya kata, Fadil, hafal Fatihah tak? Cuma Fatihah dia lupa-lupa. Sebab tu dah beberapa kali kalau dekat masjid, dia pernah pergi rumah saya pun berapa kali lah. Kalau ada kesempatan, saya akan ajar dia baca surah Al-Fatihah. Saya nak dia kalau surah lain tak hafal tak apa, Fadil. Ni surah Al-Fatihah kena baca. Pasal dia selalu berjemaah dengan kita kan. Jadi biar dia dapat baca Al-Fatihah dengan baiklah, insyaAllah. So itulah pengalaman. Ustaz berkata tentang lagu ni Ustaz dia pernah datang Masjid Adijah, kita paksa dia duduk. Dia dengan beg kan besar-besar gitu kan. Jadi dia letak Tapi dia kena dengar macam apa, dia punya awakman gitu kan, dia letak gitu. Jadi macam tertanya lah sebenarnya, Fadil, dalam beg ni ada apa? Kali dia buka CD, Siti Nurhaliza dan sebagainya. Tapi saya fikir balik sekarang lah. Orang ni bersih ya. Macam Ustaz tadi cakap, hatinya bersih. Jadi sambil dia menunggu nak solat tu, dia menghiburkan hati dia tu. Jadi pada ketika dia buat masjid tu, dia dengan kesenian tu. Jadi ini betul-betul contoh kan. Pada masa tu mungkin terjadi, kita tak terfikir tau Tapi selepas macam kita cerita, banyaknya yang Tuhan hantarkan Fadil ni untuk tunjukkan pada kita yang kita selama ni tak nampak. Tapi sebenarnya message tu, Masya Allah. Sebab tu kita memilih insan ini untuk menjadi pembuka topik kita untuk ilham santai seni ilham rohani ini, yang saya rasa dialah salah satu insan yang cuba menggabungkan Najib, jambatan kesenian dan agama ini. Abang Najib ni dengan senyap sebab dia dah masuk alam tau. Dia masuk alam merenung kan. Jadi banyak lagi yang kita kupas. Terus terang sebab apa, setelah perkongsian Ibu Syekh dan juga Ustaz, bagi saya satu persoalan bertanya, siapa yang normal sekarang kan? Siapa yang tak normal kita kan? Siapa yang tak normal dan siapa yang normal ni sekarang kan? Untuk jawab itu soalan, kita akan lihat satu lagi video dan kita akan sambung lebih banyak lagi yang akan kita kupas. Kita saksikan VT seterusnya. Nak pergi mana ni? Cucat kompleks. Okey. Okey, tak barang. Tak barang. Tak boleh. Tak tahu. Boleh lagi? Dekat. Cucat kompleks ke TKC? Cucat. Belakang Jangan dia kucing. Tak belakang. Back. Okey. Boleh. Boleh lah. Tak back tak belakang. Tak apalah. Handphone. Banyak barang-barang ni. Shopping Shopping? Tak ada lah. Pada lucu lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, lagi? Dah? Okey, duduk. Mari bos. Okey, tunggu kejap. Tunggu bos. Kejap, ni bos kita. Mau naik kereta.
Okey, silakan bos. Bos Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh masuk? Ya Allah. Boleh Fadil? Okey ya. Ni bos ya. Saya ni supir ya, tak apa ya Fadil. Ambil berkat ya. Okey, Fadil. Kita naik kereta. Sekejap Fadil ya. Okey, okey Fadil. Okey. Okey, doa ke siapa? Doa Abang Syed dengan Mayam. Lagi. Dengan Zaza. Doa Abang Jumur. Okey, amin. Amin ya. Anak soleh. Okey. Sebenarnya Ramadan tak lama. Lagi. Tak lama lagi kita nak dekat. Baru Rajab. Tutup baju. InsyaAllah. Tutup baju. Nampak perut, tutup perut. Fadil, tutup perut. Tutup. Banyak. Rezeki banyak. InsyaAllah. Amin. Ya Abang Syed dengan Mayam. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, are you ready? Yeah. Let's go. Let's go. Okay, cakap driver faster. Faster. Okay ya. Apa cik ni Grab Grab. Okay, bye. Tunggu ya. Okay, kita jalan ya. Alright. Okay, kita nak mau. Let's go. Gadis. Kelanjang banyak. Yang mengaruhi misteri melambat kembali. Yang ni tak pernah kau alami tu. Anjuran negari. Itulah Fadil nak tahu nama dia. Inilah Abang Long Fadil Singapura. Siapa? Abang Long Fadil. Pengambar. Kan kita upload Tak ada tattoo Facebook. Abang Long Fadil. Upload nanti. Kasih Aziz Mama Aziz. Muhammad Aziz. Ya. 2, 3. Yes. Fadil Boom. Aziz dah jealous ah. Kasih je. Dia kenal saya. Kasih dia. Apa dia? Kasih Mamat Aziz. Aha. Dia kenal. Okey. Masa bayar kecil Mamat Yoyo. Okey. Fadil. Along, Ujang, Isa, dengan Izzat. Mamat. Dia kenal. Mereka lah. Mamat kecil-kecil dulu lah. Masa sana Mega Mada tak kenal lah. kenal you masih Mak Yoyo dulu. Mega Mada tak kenal lah. Mega siapa kenal? Apa you ni? Wow, tu dapat kita lihat tadi daripada VT tu tadi kita dapat lihat bagaimana Fadil ni dia aktif kedua-dua dunia ni tadi. Dia boleh hafal lagu rock Rahmat Mega. Dia boleh ingat kumpulan Axis anggotanya. Kalau kita lihat dia di expo tu, kalau dia di expo Ustaz siang dia akan tengok hiburan, dia akan tunggu sampai malam ada ceramah forum, dia akan tunggu, dia join sekali. Kalau kita ada yang tengok hiburan balik kan. Jadi saya rasa sesuatu lah yang pada almarhum Fadil kata tadi apa dia Mak Yoyo. Saya pernah dengar orang cakap dia, betul ke Ustaz? Saya pernah nampak dia tunjukkan gambar, tak tahu daripada mana. Gambar dia memang betul kecil-kecil. Tapi dia bukan main character lah. Dia cuma yang ramai-ramai berkumpul untuk ambil gambar dengan kucing, Mak Yoyo dan sebagainya. Daripada situ dia, sebab tu dia asyik sebut Mak Yoyo. Mungkin ni arkib kita boleh cari ke? Cakap sama Yoyo sama dekat macam Ustaz. Dia selalu kalau jumpa, telefon radio pun akan sebut. Gini-gini Mak Yoyo. Nanti kalau nampak saya dengan Syarin, Syarin Mak Yoyo. Dan dia ni selain kata Ustaz, mungkin tak pasti dia boleh baca ke tidak. Dia pernah bikin poster. Dia tahu event dia posterkan. Dia bikin poster sendiri. Saya pernah tengok. Nanti jumpa saya, dia keluarkan poster, dia letak gambar saya, gambar Axis. Kuna-kuna ada acara. Dan pernah sekali ni lucu. Mungkin orang sabur dia lah. Dia suruh orang bikin. Dia kan tak tertulis. Jadi poster ni ada gambar saya dengan artis. Macam kan poster kan. Selepas Ramadan kan. Jadi orang tuliskan dia. Selepas bulan sembahyang hantu. Orang main-main kan. Pada apa? Ni Ramadan ni. Bukan. Ni terus sembahyang hantu. Jadi poster dia, mungkin gambar artis dia ambil. Tapi mungkin orang guraukan dia. Betul.
tergelak dan teringat sampai sekarang itu poster. Dan saya rasa mungkin Fadil ni bakat dia menyerlah waktu kecil. Satu Ulum mungkin boleh buka tentang kisah dia, sejarah dia. Dengan kata dulunya normal, wallahualam dan bila dia sakit ke demam tak tahulah. Jadi tapi saya ada gambar-gambar dia waktu Syah Ibrahim post kan, gambar-gambar dia naik motor, dia post dengan hati, gambar waktu dia kurus lah. Bagaimana Fadil jadi kelihatan normal lah. Bagaimana Fadil jadi Fadil yang sekarang ni yang mungkin lebih normal, lebih mulia. Saya tak pasti bagaimana, tapi saya terima dia seadanya lah. Itulah ada kali menghiburkan tengok poster-poster. Dia ada macam joteng book tu, ada buat sendiri. Kreatif. Dan juga gambar-gambar ulama, acara-acara keislaman ni dia juga ikuti dan sertai bersama. Itu Ustaz Ulum pun ada banyak post kan tentang gambar-gambar dia dan sebagainya. Memang selalu bersama beliau lah. Cuma tadi kata orang gurau-gurau itu bagi saya okey. Saya pun suka bergurau dengan dia. Cuma saya pernah 2-3 kali dia kalau di masjid, saya bagi dia macam-macam kemudahan. Kalau dia nak wifi, saya bagi wifi. Dia nak charge, saya bagi, okey letak. Cuma kadang-kadang bila dia tertidur, dia charge handphone. Handphone dia lesap. Handphone dia hilang. Orang ambil. Orang ambil advantage lah. Orang ambil kesempatan daripada kekurangan beliau. Itu yang kadang-kadang saya kecewa sangat-sangat. Dia tengah tidur, dia charge, orang datang ambil, cabut dari. Ni pernah berlaku. Kesian Fadil. Jadi saya nak tanya satu soalan ni kepada kedua-duanya lah. Ustaz Ulum mungkin boleh mulakan. Kenapa dan apa sebabnya kita lihat Ustaz Ulum begitu dekat, sedangkan saya rasa mungkin tak semua yang boleh melakukan apa yang Ustaz Ulum lakukan. Apa yang menyebabkan Ustaz Ulum nak berdamping dengan beliau? Apakah yang Ustaz Ulum nampak di sudut sisi lain Fadil? Pertama, kita ni orang Islam dan Islam ni adalah agama rahmah, agama untuk semua. Jadi saya anggap Fadil ni seperti adik saya, pasal dia lebih muda dan saya anggap dia sebagai adik saya. Jadi saya tak anggap dia orang-orang tertentu lah. Jadi kelebihan Fadil ni apa tahu? Saya kalau di masjid banyak tugas lah, banyak kerja, banyak benda-benda. Jadi bila setiap kali saya duduk dengan dia, saya berbual dengan dia, saya rasa macam dia serap saya punya stres. Dia macam serap saya punya masalah, macam tiba-tiba macam terus lega, hilang. Wallahualam. Sebab tu orang kata dia ni wali kan. Kemungkinan pasal ada hadis yang mengatakan orang-orang yang ada kelemahan, Allah akan bantu dengan memberikan pertolongan, rahmah kepada siapa yang dekat dengan beliau. Jadi bagi saya Fadil ni adalah aturan Allah lah. Allah yang nak mempertemukan dengan saya. Jadi Alhamdulillah, saya rasa saya punya hubungan dengan Fadil ni begitu akrab, begitu rapat. Sebab itu setiap pagi hari raya, dia akan datang rumah saya. Rumah yang pertama yang dia akan datang, rumah saya. Sebab tu setiap kali lepas solat raya, saya akan cepat-cepat balik. Pasal apa? Dia dah tunggu dekat depan pintu. Kalaulah bukan kerana isteri saya agak takut ataupun segan dengan Fadil, saya dah suruh dia tidur rumah saya. Sampai gitu sekali saya punya sayang kat dia. Tapi kerana masalah tertentu, jadi itu saja yang dapat saya bantu dia lah. Jadi saya kadang-kadang, saya nak tahu juga dia tidur mana. Pernah datang masjid saya, Fadil, tadi malam tidur mana? Dia kata dia kadang tidur dekat McDonald, kadang tidur rumah keluarga, kadang tidur dekat bus stop. Jadi dia tak menentu. Jadi kalau dulu saya bertugas di satu masjid ni, kebetulan ada qiyam ke apa, saya akan suruh dia tidur kat masjid. Saya akan kasih dia makan dan sebagainya. Jadi saya tak tahulah, mungkin kerana hati dia yang putih bersih, tidak ada apa orang kata sifat ciri apa munafik, dengki. Sebab tu saya begitu mesra dengan dia, boleh rapat dengan dia. Walaupun dia fizikal dia ke apa dia ke. Dan bagusnya lagi satu, Fadil ni dengar cakap saya. Saya pernah kalau dululah saya pernah satu expo ni saya pergi, kebetulan ada satu madrasah buat. Kebetulan dia tengah marah, tengah mengamuk. Pasal apa? Saya dengar lah sebelum ni, dia kata dia nak pinjam pen aja, dia nak tulis. Orang tu tak faham, dia tak kasih. Jadi dia mengamuk. Jadi semua tak tahu nak kontrol. Jadi saya datang, saya jumpa Fadil. Fadil, kenapa? Fadil istighfar. Dia astagfirullah, astagfirullah. Baru dia diam, baru dia tenang. So saya dah tahu teknik. Kalau kat masjid dia mengamuk, Fadil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi maksudnya apa? Walaupun orang ni macam itu, bila dia suruh dia istighfar, dia cepat-cepat istighfar, akan hilang segala kemarahan dia. Jadi saya rasa Fadil ni adalah seorang insan yang sungguh luar biasa. Orang-orang macam ini selalunya kita gelar apa? OKU. OKU apa? Orang
Tapi Fadil ni bukan orang kurang upaya. Orang keunikan. Dia ada keunikan tertentu. Dia bukan kurang bagi saya. Dia ada keistimewaan. Dia ada kelainan upaya. Jadi sebab itulah saya rasa setiap kali saya bersama dia, saya rasa macam lain lah. Sebab tu kalau dia datang pagi raya tu saya happy sangat. Jadi bila isteri saya dengar dia dah meninggal, anak-anak saya, semua sedih lah. Dia kata pagi raya dah tak ada tetamu istimewa lagi datang. Kerana kita tahu orang-orang macam ni bila dia doa, mudah-mudahan doa ni mustajab. Ustaz Ulum punya cerita ada sedikit persamaan, tapi saya rasa Ustaz Ulum ni luar biasa. Saya rasa tak semua orang mengundang Fadil ke rumah. Okey, 3 faktor yang persamaan tentang mengamuk. Okey, Arwah tak tahu benar. Dia expo, dia nak ambil gambar dengan saya. Ambil gambar dah ambil, okey Fadil lah, orang lain beratuk konon-konon ambil gambar dengan saya. Tak jadi, dia nak. Saya bilang kejap Fadil. Dia pernah mengamuk dia pernah mengamuk luar biasa. Kalau Ustaz sudah istighfar, saya sudah mengucap, saya pegang dia, Fadil. Asyhadu an la ilaha illallah. Sabar, pasal apa saya takut dia cederakan diri dia. Pernah sekali dia hentak kepala kat tembok. Dia tak dapat ambil gambar, dia mengamuk, dia hentak. Fadil, jangan Fadil. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ikut. Alhamdulillah. So sikit persamaan. Kedua, saya tak mampu bawa dia ke rumah, dia minta hantar ke rumah. Tapi saya ada satu hajat lah. Kalau saya cerita, saya sedih. Saya berniat. Saya ada buat satu projek, tapi tak menjadi. Sekiranya projek saya menjadi itu, saya berniat beri satu rumah untuk orang macam Fadil. Tapi Allah tak izinkan. I feel in a big project. For those who know, they know probably I feel. But my niat tu kalau projek jadi, saya memang nak berikan rumah, katakan rumah tu ada 10 bilik. Orang-orang yang memerlukan rumah, Fadil will stay there. Ada sikit persamaan, tapi Ustaz lebih mulia. Tapi Allah belum izinkan. Dan satu lagi, kenapa saya mendampingi Fadil? Kerana doa dia. Pernah kita dengar ulama kata, orang seperti Fadil doanya, Allah kabulkan cepat. Jadi saya akan jumpa dia, saya akan kata, Fadil, doa. Doa panjang, murah rezeki. Mana pernah usik dia kata murah rezeki macam murah isteri. Banyak rezeki. Saya suka minta doa dia. Memang kita tahu orang-orang alim ulama ni doa Allah kabulkan, tapi kita jangan pandang hina. Doa dia mungkin dia tidak ada tak ada batasan, Allah terus sampai ke sana. Itulah mesti minta ada doa. Dan ada kali memang dia tak sempat duit. Ada kali minta, saya tengok tahu kasih kecil merah. Dia nak air merah. Dan ialah itu kelebihan, tapi saya doakanlah. Itu saya terkilan lah. Mungkin Allah lebih mengetahui merancang. Itu saya dah niat. Bila meninggal sebelah anak saya, Mat, niat Abah nak buat ni tak kesampaian. Sebab saya nak tengok dia ada tempat. Jadi itulah saya harapkan. Dan dia suka doakan untuk umum. Bila saya minta doa bukan untuk saya, setengah semua umum. Fadil untuk umum, tengok video-video saya, mesti saya bilang, ni pendengar-pendengar orang Singapura, dia doakan insyaAllah. Tentang COVID pun dia ada doakan. Video saya terakhir tu dengan dia doakan pasal COVID. Dia tahu itu COVID. Walaupun dia tak membaca, dia tahu apa COVID. Kuman ni gigit orang. Habis orang degil tak makan ubat. Dia tahu pasal kesihatan. Dan itulah antara perkara-perkara yang dapat kita kenang je lah. Ustaz Faizal, pernah nampak Fadil marah tak? Pernah. Saya nak cerita pasal ni sebenarnya. Mungkin saya cerita dulu lepas saya rasa itu kali terakhir saya jumpa dia. Saya maksudnya kami di Masjid Adijah lah. Dia kalau kita dah lama bertonton buat Rabiul Awal kan, 12 malam kan kita buat kan, daripada 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal. Antara berapa hari nanti dia akan akan datang. Jadi pada yang terakhir kan tahun lepas lah, sebelum COVID ni kan, yang kita ada Rabiul Awal. Dia dah makan dan sebagainya. Ustaz Ali pengurusi Masjid Adijah, nak balik masuk dalam kereta lah. Dia selalu kalau Ustaz Ali tu datang macam bapa, dia panggil macam itu kan. Jadi sampai pada situ kita membawa Ustaz pun kurang sihat, bawa wheelchair. Kita letakkan Ustaz, tutupkan pintu. Padahal dekat luar pintu tu, dia terpekik Ustaz. Kita dah tak tahu ni, dia melala, dia mengamuk, macam itu yang dan kita ambilkan Grab dan sebagainya. Tapi dia dah tak boleh kontrol lah kan. Jadi yang saya dapat lihat itu last lah. Yang sedih lah. Tak tahulah nak rasa apa pun tak tahu lah. Kita ambil hari ni baru kita cuba. Mungkin the last goodbye dalam keadaan yang begitu Ustaz. Mungkin Ustaz dia kalau marah tu memang dia ganas lah. Kalau orang tak kenal, tak tahu pujuk, masalah. Saya ada 2 pengalaman. Satu, saya pernah di rumah
ada orang masjid telefon. Dia kata, Ustaz Fadil tengah mengamuk. Tak ada orang boleh kontrol. Ustaz boleh tolong datang tak? Saya datang. Pergi, saya pujuk dia. Alhamdulillah, dia kalau jumpa saya, insyaAllah tak ada apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, orang pernah call polis pasal dia mengamuk. Orang tak kenal dia. Jadi dia kena tangkap. Police station call saya. Ayo Mr. Baharul. Saya pun terkejut. Pasal Fadil selalu call saya kan. Dia, Ustaz Ulum. Jadi polis dah call saya. Saya kata, kenapa? Apa saya buat salah? Sekali dengan suara Fadil pakai, Ustaz Ulum, Ustaz Ulum. So saya cakap dengan officer tu lah, ini saya kenal ni Fadil. Dia orang expressive sikit. Alhamdulillah, terus dia lepaskan. Sebab tu kalau orang tak pandai handle, orang akan kata ni Fadil tak betul, masalah. Tapi kalau dia ada pepatah Arab mengatakan ataupun hadis saya, amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bi. Kita kita nak buat sesuatu orang suka, kita buat dululah. Sama juga Fadil. Fadil ni macam kita. Dia kadang mengamuk kerana apa? Kadang ada orang kacau dia, orang tak faham apa dia nak. Kadang benda kecil dia boleh mengamuk. Sebab tu kalau orang tak kenal dia, susah. Sebab tu saya dah 25 tahun, saya tahu perangai dia, saya tahu apa dia nak, apa yang dia suka makan, semua saya tahu. Sebab tu saya boleh ketenangkan dia kalau dia mengamuk. Alhamdulillah. Najib, macam mana kalau cerita mengamuk ni, Najib? Cerita mengamuk ni macam mana, Najib? Kita bertemu dengan orang, yang you cakap tadi soalannya, siapa yang normal kan? Mungkin dia sedang menunjukkan kita juga sebagai manusia, kan? Manusia tu boleh gembira, manusia tu boleh sedih, manusia tu boleh mengamuk. Dia sedang mengajar kita, dia tak mengamuk, besok dia mengamuk terus. Kita kadang-kadang marah dengan ustaz, kita tak jumpa, 20 tahun kita tak nak geng. Betul. Orang ni kan. Tapi dia memang mengamuk, waktu tu saat itu je. Dia dah cool down, besok dia jumpa kita macam dan dia boleh dengar kata. Macam kalau kita dengar daripada betul. Ustaz Ulum tadi, dia boleh dengar. Maknanya, dia punya tingkah laku, apa yang dia tunjuk tu adalah fitrah sedang lah, mengajar kita lah. Biasa. Mungkin kan, kita kadang-kadang mengamuk kan. Kita nak istighfar pun belum tahu kita tenang. Jadi dia tu yang boleh menenangkan jiwanya dengan sahaja istighfar. Macam api tak boleh dengan api kan. Macam Ustaz sudah istighfar, saya sudah mengucap. Boleh. Boleh kawal. Fadil, saya takut pasal takut dia mengamuk dan campak barang. Fadil, asyhadu an la ilaha illallah. Okey, tenang. Pasal dia pernah rentak. Phone rentak. Bagi saya, kita kenapa ada sekarang kita memperbincangkan arwah Fadil? Kerana kesannya terlalu luas. Kata bah satu Singapura. Seorang yang tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada apa-apa, tak tahu semua orang tengah berbual pasal dia. Dan bagi saya, inilah yang Fadil tunjukkan, kehilangan rakyat Singapura adalah seorang penghibur. Seorang penghibur dan juga seorang yang ceria, seorang yang berinteraksi dengan masyarakat, yang tak ada syakwa sangka antara orang lain. Dia semua bagi dia kawan. Dan dia pandai menghiburkan diri, dia pandai menghiburkan orang dan tak ada kedengkian, tak ada hasad. Bagi dia semua jernih lah. Itu yang bagi saya normal. Singapura terlalu stres. Kita banyak masalah. Banyak fikir benda yang tak perlu. Dan datangnya malaikat-malaikat macam ni, kita hilang kita punya resah, gelisah dia. Tersentaklah kita, terhibur. Dan Fadil mengajar kita untuk apa? Hiburkan diri lah. Kenapa nak kena stres-stres? Kan? Hidup ni kan, betul. Kalau kita tak payah stres lah sebenarnya kan. Kan? Dia, jangan adakan masalah. Kalau kita rasa benda tu tak ada masalah, dia takkan jadi masalah. Yang jadikan masalah kerana kita fikir itu akan jadi masalah. Fadil tunjukkan contoh yang terbaik bagi saya. Dan itu membuat terkesan, sebab itu ramai yang merasakan kehilangan yang sangat besar. Dan saya rasa kalau impak bagi diri saya ialah saat pengakhiran dia tu, menyedarkan diri kita ni, Fadil ni di saat akhir dia, di tempat pengakhiran dia tu, semua orang ada, berbagai lapisan dunia. Bukan saja kalau kita cakap orang-orang yang baik ni hanya ada orang-orang yang baik, ada orang yang ini lain, tidak. Tapi Fadil, kita nampak seniman, kita nampak semua berebut-rebut nak menjadi saksi pengakhiran Fadil tu tadi, nak mandikan jenazah. Saya dengar abang saya ceritakan, Ustaz Ulum ada yang berebut-rebut nak mandikan dia, nak usung jenazah dia, berlari nak usung jenazah dia dalam berbagai lapisan. Orang seniman ada,
mereka dah tak ada jurang Ustaz Kalau kita cakap topik kita santai seni ni sentiasa ada jurang di antara kesenian dan juga agama, tapi di hari pengakhiran Fadil itu kedua-dua dunia ni bersatu. Dan mungkin kita Pak Singapura pun tak pernah nampak Ustaz. Tak pernah terjadi. Kita witness satu sejarah kan. Yang orang yang yalah bahasanya OKU Ustaz lah, keunikan dia tu kan. Jadi dia paparkan dalam kita sedang sibuk new normal ni. Ni new normal Ni new normal lah Inilah Ustaz. normal. Saya rasa kalau bukan kerana COVID, saya rasa betul. jenazah ni akan disolatkan di Diusung, Masjid Sultan. Betul. Dan orang ramai, satu Singapura akan turun. Penuh. Dan dia pun melambangkan kita jalinan mesra kita dengan semua orang. Kalau Ustaz dapat panggil daripada police station, saya dapat panggil daripada hospital. Satu ketika dia telefon radio. Tapi ada kecakapan tak jelas. Dia cakap dekat hospital. Dia cakap macam kutip pot tak clear. Apa Fadil? Sikit nurse cakap. Dia pasal the nurse. Hello, siapa ni? Nurse. Oh, dia ni kat hospital gini. Oh, dah betul ni kat hospital. Jadi ramai mesej. Hospital nak tengok dia. Dan lepas dia meninggal tu, saya bertugas pagi. Kalau saya layan, saya rasa 4 jam, semua takziah. Dan kita tak dapat buat demikian. 4 jam. Tak pernah terjadi. Walaupun setengah ulama meninggal pun tak semacam ni. Kalau WhatsApp tu saya rasa bercecah 1000. Semua nak ucapkan takziah. Jadi kita rangkumkanlah. Bukan sehari, sampai hari kedua, ketiga. Ya. Cuma saya pelik satu Macam mana boleh selalu dapat call in Okey, kali pertama Fadil telefon radio bukan dengan saya. Jadi ada orang Fadil call. Saya cakap mustahil Fadil call. Ini saya rasa lebih 5-6 days dah start calling 5-6 years ago lah. Jadi kali pertama dia telefon orang bilang Fadil call. No lah, impossible Fadil boleh call. Kali betul-betul lah dia call. Jadi saya hairan. Dapat. Dapat. Tapi antara setengah ni pendengar yang kami rasa macam Pelipolara ni orang-orang macam dia lah. Kalau ada condemn dia, saya bilang message. Jangan. Ni dunia dia. Inilah. Okay. Kita yang so-called yang mungkin normal ke tak normal kan. Boleh pergi Amerika syarikat. Disneyland. Pergi Sentosa, pergi dia. Orang seperti dia mungkin kurang kemampuan. Jadi dia anggap radio ni, inilah hiburan dia. Jadi kita jangan condemn orang yang sering di udara ni. Sebab bagi mereka, this is the big... Okay. Bagi mereka dapat tembus udara ni macam dapat pergi mungkin Eiffel Tower. Jadi itu keriangan je kita layan. Tapi yang paling dahsyat sekali, kita mencari ketenangan pergi tempat. Dia tak payah. Dia menangkan kita. Saya memang suka layan dia. Usik, layan, nak dengar apa dia cakap. Dan itu ketenangan bagi saya. Dulu mungkin ada yang terakhir satu kenangan lah ataupun pelajaran ke. Mungkin tidak keterlaluan kalau saya cakap Fadil ni adalah ahli syurga. Kerana dengan orang dia macam gitu, dia tidak diwajibkan, ditaklif untuk macam kita. Jadi orang-orang macam ni, dia ni seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah kalau dia meninggal. Sebab tu macam tadi Najib katakan bila dia meninggal satu Singapura sedih, datang, beri ucapan, doakan, solatkan. Timbalan mufti solatkan. Saya ada bersama timbalan mufti waktu itu. Jadi saya rasa Masya Allah, beliau ni ahli syurga kerana bila saat beliau nak meninggal, kita dapat lihat tanda-tanda tertentu. Bila beliau meninggal, dia dapat menyatukan masyarakat kita bersatu, mendoakan beliau, Masya Allah. Jadi saya bersyukurlah waktu hidupnya saya bersama. Walaupun ada orang pandang sinis ke apa-apa kan, tapi bagi saya tak peduli. Bagi saya itu adik saya. Dan waktu beliau meninggal pun saya dapat bersama-sama mandikan. Solatkan dan sebagainya. Dan dapat kita rumuskan di sini Ustaz. Bila kita berbual dengan tentang insan hebat ini orang-orang hebat yang ada bersama kita ni dan kita rumuskan sekali lagi bahawa insan ini jugalah yang menyedarkan kita di mana objektif kita pada hari ini. Kita membuka acara ataupun program Santai Seni Ilham Rohani ini dengan almarhum Fadil sebagai pembuka mata kita semua. Bukan saja dalam dunia kesenian tetapi juga untuk mempelajari agama. Jadi kedua-dua ini yang membuatkan siapa Fadil dan kita yang menyedarah, yang tersedar. Sorry, saya dah boleh berbual. Okey, silakan Ustaz. Saya memang tak tahulah daripada awal saya dapat berita sampai sekarang. Setiap kali terbayang wajahnya saya rasa sedih. Kadang-kadang tengah driving teringat dia saya menangis.
Okey. Saya nak beritahu kepada masyarakat yang menonton semula. Kalau ada orang-orang seperti Fadil ni, kita kena raikan. Anggap dia sebagai part of us lah, masyarakat. Dan juga saya teringatlah satu kisah kan, mungkin kita ambil sedikit sejarah. Waktu Nabi sedang mengajar pemimpin ketua-ketua orang Quraisy, datang seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Nabi berpaling, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi bermasam muka dan berpaling daripada orang buta tersebut. Jadi Allah tegur. Kenapa Nabi berpaling sedangkan dia mungkin ada sesuatu, ada hajat dan sebagainya. Jadi maksud ayat ini, kita kena jangan diskriminasi orang-orang seperti Fadil ni. Kita kena ambil itu semua sama rata. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai anak-anak yang seperti Fadil ni, saya harap jangan jangan bersedih, kerana anak ni adalah anugerah Allah dan juga adalah satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemungkinan anak ini menjadi kunci untuk kita masuk ke syurga. Jadi banyak bersabar, reda dengan ketentuan Allah, qada dan qadar. Itu je lah. Saya tak boleh berbuat banyak. Dan saya rasa apa yang Ustaz Ulum cakapkan tadi, maknanya di mana Fadil juga mengajar kita bahawa jangan menilai manusia dari luaran. Jadi saya rasa lebih ramai masyarakat di luar sana yang sekarang boleh menghargai insan-insan seperti ini kerana almarhum Fadil, kerana pemergian ini meningkatkan kita punya tanggapan bahawa kita semua sama, kita semua adalah sama. Ustaz, dan dengan itu kita nak Najib, ada mungkin nak cakap rumusan apa-apa? terakhir kita nak Tak, saya sebagai rumusan terakhir. Jadi saya setuju sangat dengan apa yang Ustaz kongsikan. Kita jangan pandang rendah. Tengah orang-orang yang kurang payah, baik dia. Down syndrome, low IQ. Don't look down on them. Saya rasa kita dah banyak membicarakan tentang almarhum Muhammad Fadil bin Sulaiman, Ustaz. Jadi kita mengambillah keberkatan permulaan ni menjejaki rahmah kita lah. Dengan program Santai Seni Ilham Rohani ni, kita bacakanlah Al-Fatihah Ustaz untuk beliau. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baiti khususan ruhi al-marhum Muhammad Fadil bin Sulaiman. Insyaallah lahumul Fatihah. Bismillah. Baiklah, dengan itu kami bagi pihak MJR Rahman ingin sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bahrul Ulum dan juga Abang Abi Sheikh. Masya Allah, banyak sekali yang kita belajar. Sebenarnya kita juga berkongsi dan kita juga pelajari banyak takeaway yang kita dapat. Dan semoga ini dapat mendatangkan banyak kemanfaatan kepada semua penonton yang mendengar juga. InsyaAllah, dengan itu kita akan akhiri episod kali ini. Dengan ini episod pertama episod kali ini episod pertama kita, dan minggu hadapan insya-Allah lebih banyak lagi yang akan kita kupas dengan isu ataupun topik yang berbeza dengan objektif yang sama, di mana dua dunia ini insya-Allah akan bersatu dalam Santai Seni Ilham Rohani. Terima kasih. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين صدق الله العظيم